Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi dalam kelas Cikgu Ridwan. Hari ini Cikgu nak berkongsi bab yang ke-6, iaitu cahaya dan optik dalam fizik KSM tingkatan 4, untuk subtopik 6.4 iaitu formula kanta nipis. Jadi di akhir pengajaran ni dan pembelajaran kamu di rumah nanti, berharapkanlah kamu boleh mengkaji hubungan antara jarak objek ni dan jarak image V bagi antar cembung lah. Jadi ini sepatutnya eksperimen. Ini sepatutnya eksperimen yang sepatutnya kita jalankan lah. Satu eksperimen yang sepatutnya kita jalankan di sekolah. Tetapi cikgu nak juga tunjuk bagaimana kamu lakukannya di sekolah lah, apabila kita buka nanti. Dan ini merupakan prosedur lah yang perlu kamu tahu. Kemudian cikgu harapkan juga nanti kamu boleh menentukan panjang fokus menggunakan formula kanta nipis, iaitu 1/f sama dengan 1/u tambah 1/v. Dan di akhir kemuncak pembelajaran kita pada ini adalah menyelesaikan penyelesaian masalah berhubung penggunaan formula kanta nipis. Okey, seterusnya kita lihat apakah formula kanta nipis. Formula kanta nipis ni diberi oleh hubungan antara jarak objek ni, tak nampak jarak objek iaitu U, yang jarak image V, dan juga panjang fokus iaitu F, di mana pelajar perlu hafal lah formula ni. Kamu kena hafal, perlu hafal lah yang lebih mudah, supaya lebih mudah. 1/f sama dengan 1/u tambah 1/v. Jadi untuk melihat jarak objek dan juga jarak image dan kaitannya dengan panjang fokus, eloklah kita lihat pada gambar raja di bawah ni. Gambar raja yang cikgu sediakan ni, kalau kamu lihat dekat sini, biasa kan kalau kita main kamera, paling dekat dengan kita kamera yang ada pada handphone lah, ada setengah kamera tu yang boleh zoom. Kamu berdiri satu tempat, kamu boleh zoom. Kamu nak besar, nak dapatkan gambar yang besar, atau kamu nak dapatkan gambar yang kecil. Ada setengah tu kita manual, maksudnya kamu bergerak. Kalau kamu nak dapat objek yang besar, kamu bergerak ke hadapan. Kalau kamu nak dapat objek yang besar, yang kecil, kamu bergerak jauh ke belakang, iaitu menjauhi objek. Itu biasalah, itu pengalaman yang kamu ada ketika kamu mengambil gambar rajah. Jadi kalau kita tengok dalam gambar rajah yang pertama ni, kita lihat kat sini kedudukan kamera. Kedudukan kamera yang kita tengok dekat sini dekat dengan objek lah. Kamera dekat dengan objek, so dia menghasilkan image yang besar. Kalau yang B ni, kedudukan kanta kamera ni menjauhi, so dia akan hasilkan image yang kecil. Ni gambaran lah, gambaran mudah hubungan antara jarak objek, jarak image dengan panjang fokus. Paling mudah kita gambarkan penggunaan kamera lah dalam kita menghasilkan image yang kita nak. Seterusnya kita pergi pada eksperimen yang cikgu cakap tadi. Kita tak lakukan, tapi kita imagine saja bagaimana kita melakukan eksperimen ini. So eksperimen ni kita nak mengkaji. Sebelum tu kita lihat inference. Kita lihat dekat sini, inference dipengaruhi jarak image. Jarak image dipengaruhi oleh jarak objek lah. Jarak image dipengaruhi oleh jarak objek. Penting ni, maksudnya dekat sini jarak objek adalah data yang dimanipulasikan, manakala jarak image adalah data yang bergerak balas lah. So hipotesis yang kita bina adalah semakin bertambah jarak objek, semakin berkurang jarak image. Kita nampak dekat sini lah. So
apa yang berlaku ni betul lah, jarak imej dipengaruhi, jarak imej bergantung atau dipengaruhi oleh jarak objek. So hipotesis ni membuktikan bahawa yang kita nak lihat eksperimen nanti adalah semakin bertambah jarak objek, semakin berkurang jarak imej. So tujuannya adalah kita nak mengkaji hubungan antara jarak objek dengan jarak imej bagi satu kanta cembung, kanta cembung yang kita gunakan, dan kemudian kita menentukan panjang fokus kanta nipis dengan menggunakan formula kanta tadilah. 1/f sama dengan, kita tulis semula, 1/f sama dengan 1/v tambah 1/u. Ini formula kanta nipis. Ini kita panggil formula kanta nipis. Jadi seperti kamu maklum tadi, cikgu dah sebut, yang bergerak balas adalah jarak imej, yang dimanipulasi adalah jarak objek, dan dimalahkan dekat sini panjang fokus. Penting sangat-sangat. Dulu kita ada teknik kalau pelajar sebelum ni lah, KBSM, dia ada soalan kertas 3, ramai murid yang salah dekat sini. Sebenarnya dimalahkan, panjang dimalahkan ni adalah kuantiti fizik yang boleh diukur menggunakan peralatan-peralatan untuk mengukur lah. So sebenarnya kuantiti tu boleh diukur, bukannya jenis. Jenis tu bukanlah kuantiti yang boleh diukur. Jadi kat sini yang dimalahkan adalah panjang fokus. Jadi ini adalah radas yang disenaraikan. Kamu boleh rujuk buku teks lah, ada. Yang kita nak lihat dekat sini bagaimana susunan atur eksperimen yang dijalankan. Inilah sepertinya, inilah gambar raja ringkas bagaimana kita menentukan panjang fokus lah, dengan kita mengawal boleh ubah sini, u jarak objek, v adalah jarak imej. Inilah bentuk eksperimen yang perlu kita lakukan dengan kita lihat dekat sini. Kita hidupkan mintol dan kita mulakan eksperimen dengan jarak jarak objeknya 15 cm. Laraskan kedudukan skrin, skrin yang kita laraskan, skrin yang kita gerakkan, sehingga imej yang tajam terbentuk. Maksudnya satu imej yang jelas terbentuk pada skrin putih ini. Kalau tak jelas, kita gerakkan ke depan atau gerak ke belakang supaya kita dapat imej yang lebih jelas. Dan eksperimen ini diulangilah dengan nilai-nilai jarak objek yang berbeza-beza lah. Selain daripada itu, sedikit peringatan, eksperimen dilakukan dalam makmal yang gelap, dan kamu boleh lihatlah, kamu boleh scan QR ini untuk melihat demonstrasi almari ini tanpa parallax. Inilah contoh data yang cikgu ambil daripada buku rujukan. Bukan data yang kita cadangkan ni. Kalau di sini data awalnya adalah U sama dengan 15, tapi di sini adalah U bermula dengan 18. So cikgu ambil data ni daripada buku rujukan lah yang di pasaran. So di sini telah ada nilai-nilai yang perlu kita cari, di mana dekat sini ini adalah data primer. Ini adalah data primer. Ini data sekunder. Yang ni semua ni data data yang ketiga lah. Data yang ketiga ni kita boleh melalui formula ataupun nilai ataupun formula lah, biasanya formula, ataupun kita gunakan kalkulator untuk mencari nilai tersebut. Itu kita panggil data ketiga lah. Dan cara penulisan, kalau kamu lihat dekat sini, sentimeter menggunakan pembaris, so sudah pasti ianya satu tempat perpuluhan lah. So kita lihat dekat sini semuanya kekal dengan satu tempat puluhan untuk jarak objek dan juga jarak imej. Manakala nilai yang kita kira menggunakan kalkulator itu data tertier. Kalau kita lihat di sini terdapat perpuluhan, dan dalam fizik biasanya kita ada 3 tempat perpuluhan lah, kekal sama sampai habis, 3 tempat perpuluhan, sehinggalah formula ni pun sama 3 tempat perpuluhan. Itu penting dan menjadi rujukan lah bila belajar bagaimana dalam bab 1 tingkatan 4 kemahiran macam mana kita nak mengurus data dan menjadual data sehinggalah menjadi satu graf. Jadi tugasan kamu hari ini yang saya nak kamu buat
Yang nak kamu buat yang pertama adalah yang cikgu nak kamu buat nanti, berdasarkan data yang cikgu beri itu, cikgu nak kamu buat yang pertama ni, plotkan graf 1/U, 1/V melawan 1/U. Kemudian seterusnya kamu hitungkan kecerunan graf 1/V melawan 1/U dan tentukan pintasan pada paksi V ni 1/V dan juga 1/U. Cari pintasan. Okey, dan terakhir sekali, apa yang perlu kamu buat adalah tentukan nilai panjang fokus kanta ni lah berdasarkan eksperimen yang datanya cikgu telah tunjuk tadi. Jadi inilah contoh saja. Ini contoh, kalau kamu plot graf V melawan U, inilah bentuk yang kamu akan dapat. Sekiranya kamu menjawabkan tak soalan di sini 1/V melawan 1/U, inilah rupa dia lah. Inilah garis lurus penyuaian terbaik, dan graf yang kamu kena bina pastikan lebih daripada 1/2 kertas graf, dan terbaik bagi cikgu adalah 3/4 graf. 3/4 saiz kertas graf. Cubalah, cuba. Dan daripada kamu nampak daripada graf ini, ni yang dimasukkan tadi, yang cikgu masukkan tadi apa? Pintasan. Inilah pintasan pada paksi 1/V. Inilah pintasan pada paksi 1/U. Itu maksudnya pintasan. Dan ada juga kecerunan dekat sini yang kamu kena bina, yang kamu kena hitung. Sebenarnya bukan bina, kamu kena hitung ni. Daripada graf ini, pastikan kamu bina satu segitiga yang besar lah. Contoh, macam ni cikgu guna highlight lah. Contoh, ni kamu buat segitiga ni besar ni. Sebesar-besar segitiga untuk menghitung kecerunan, di mana formula untuk kira kecerunan kamu pun dah faham, dah belajar dalam matematik. M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 bahagi X tolak 1. Itu cara menghitung kecerunan. Okey, kamu cuba dan kamu hantar pada cikgu lah dapatan graf yang kamu lukis berdasarkan data yang cikgu bagi tadi. Cikgu nak kamu menjawab soalan ni lah. Lukis graf, cari kecerunan, tentukan paksi 1/V dan juga 1/U ni nilai dia, dan cari panjang fokus menggunakan formula kanta nipis tadi untuk mencari fokus. Okay, seterusnya penyelesaian masalah yang melibatkan formula kanta nipis. Dan sebelum itu ada sedikit catatan. Catatan yang dimasukkan di sini adalah, kalau kamu lihat ni, panjang fokus positif untuk kanta yang kanta penumpu atau kanta cembung. Kanta penumpu atau kanta cembung lah, di mana cembung ni sifatnya menumpu. Kita highlight. Mana cembung ni sifatnya menumpu, manakala panjang fokus untuk kanta yang negatif ni, maksudnya dia ni kata kencung yang sifatnya adalah mencapai. So penting, ini yang panggil magnitude yang amat dititik beratkan dalam fizik. Di mana jarak imej bagi nilai yang positif ni, kita nampak imej nyata di sebelah kanan yang bertentangan dengan objek, manakala imej maya untuk yang negatif ini, imejnya maya di sebelah kanta yang sama dengan objek. So kita jawab soalan yang cikgu sediakan. Soalan ni daripada buku teks juga. Daripada buku teks juga ambil. Senang, mudah untuk jadi kerujukan. Okey, tentukan panjang fokus dekat sini menggunakan kanta cembung nipis. Highlightkan cembung ni. Kanta cembung ni kita highlightkan. Sudah pasti cembung ni dia sifatnya menumpu lah. Nilainya kita akan dapat positif lah. Kalau dia cekung, dia akan dapat negatif. So kita tengok nanti. So kita cari apa, tentukan ciri-ciri dia. Tadi kita nampak ciri-ciri, ni dimasukkan ciri-ciri. Ni yang dimasukkan ciri-ciri lah, sama ada imej nyata ataupun imej maya dan sebaliknya. Itulah ciri-ciri. Kedudukan imej, ni lah di sebelah, sama ada bertentangan dengan objek atau sama dengan objek, dan juga pembesaran linear M sama dengan V bahagi U. Ni formula yang kita akan guna. Formula yang kita akan guna. Kita jumpalah sebelum ni sebenarnya.
Jadi tak buang masa, kita teruskan dengan U18. Kita dah beritahu tadi kenapa U18, sebab dia dah beritahu image tu image apabila jarak objek itu daripada pantat adalah 18. So 18 cm lah. Dan yang kedua adalah 4 cm. So panjang fokus kita dah ada menggunakan formula kantar nipis 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Gantikan nilai yang sepadan. Dekat sini kita nak cari tadi V lah. Kita nak cari V, iaitu image. Kita nak cari image by U, kita dah tahu, so kita cari V lah. So akhirnya kita dapat 36. So 36 ni memang positif. Memang positif. Kalau kita tengok dekat sini lah. Jadi pembesaran kita dah ada, U sama dengan 18, kemudian V sama dengan 36. Jadi V ni 36 bagi 18, kita dapat 2. So maka untuk ciri-ciri image tadi samalah seperti yang dinyatakan tadi, nyata, songsang dan diperbesarkan. Dibesar ni kita dapat kat sini lah, hasil dapatan pembesaran ni kita dapat kat sini. Kita dapat daripada sini itu yang kita masukkan pembesaran tadi, faktornya 2M. Dan image letak 36 cm dari kantar dan berada di sebelah kantar yang bertentangan dengan objek. Image dibesar 2 kali. Ni dekat ni ikut je sini. Dan untuk kantar ni kantar cembung, ni kantar cekung, kita akan tengok kat sini, masukkan nilai sahaja. So akhirnya kita kira dia akan dapat negatif. Akan dapat negatif di sini. Jelaslah itu adalah kantar cekung, di mana dia mencapahkan cahaya lah. So kita gunakan formula pembesaran. V tadi kita ada negatif 6, bahagikan dengan U iaitu 4, kita dapat 1/5. Kita dapat 1/5. Dan ciri-cirinya adalah, kalau kita nampak tadi, kalau untuk kantar cembung maya, tapi untuk kantar cekung ianya adalah untuk kantar cembung tadi nyata, tapi untuk kantar cekung ia maya, dan sebaliknya lah, songsang dengan kantar cembung tadi. Kita ada tegak dan diperbesarkan, di mana ianya terletak 6 cm dari kantar dan berada di sebelah kantar yang sama dengan objek. Ia dibesar sebanyak 1/5 kali. Itu contoh yang pertama. Contoh kedua pula, ada satu objek setinggi 9 cm, tinggi 9 cm, diletakkan pada jarak 60 cm dari kantar cekung. So kantar cekung ni kita ingat fokus dia mesti negatif lah. Fokus dia dekat sini mesti negatif. Itu yang kita kena ingat. Dengan panjang F, kita ada F negatif 30. Tentukan kedudukan dan saiz image. Kedudukan dan saiz image yang terbentuk. Jadi masukkan nilai, kita ada U, kita ada F, masukkan saja. Akhirnya kita akan dapat V sama dengan negatif 20 lah. V sama dengan negatif 20. Jadi pembesaran macam biasalah, M sama dengan H ataupun V bagi U, atau HI bagi HO. Kita akan dapat 20 bagi 60. Kita akan dapat dengan nilai yang sepadan tadi kat sini, HI 9. Kita ada tu suatu objek bandingkan dengan tinggi dia tadi 9. Jadi kita akan dapat 3. Jadi yang ini perlu diingat. Sebelum ni kita nampak V bagi U saja. U ni adalah jarak image, jarak objek. H ni adalah tinggi untuk image, H ni adalah tinggi untuk objek. So kita samakan. So kita akan dapatlah cari tinggi untuk image, iaitu 3 cm lah. Dan akhirnya kita tulislah ciri-cirinya adalah maya, tegak dan diperkecilkan berdasar pengiraan dan ilmu sedia ada kamu sebelum ini. Dan contoh yang terakhir, contoh yang ketiga, kita ada kantar cembung di sini positif, punya fokus 12 ni. So masing-masing X dan Y masing-masing 24 cm.
dan 18 cm dari kanta. Dan X ni 24 cm dari kanta, Y ni 18 cm dari kanta. Berapa laju? So kat sini cikgu highlightkan perkataan laju lah. Macam mana kita ingat balik, refresh balik macam mana kita menghitung laju ni, formula apa yang kita pakai. So sudah pasti formula yang kita pakai sebelum ni adalah kita nak cari laju, tolaklah perubahan laju, bahagikan dengan masa. Bagus, bahagikan dengan masa. Ini sebab kita beritahu masa tadi 6 saat. So kita ada dah U18, kita ada U1 18 cm, kemudian kita ada U2 24, kita ada panjang fokus tadi dekat sini 12. Jadi kita masukkanlah formula yang pertama, kita guna U1 V1, kan kita ada U2 V2 secara berasingan lah, dan mesti bandingkan dengan betul. So 1 per L 1 U tambah 1 per V. So V1 tadi kita nak cari, kita pakai U1 18 dengan F ni tadi 12, sebab kita guna kanta cembung. So kita akan dapat V1 36 cm. So untuk yang kedua, penyesuaian kedua untuk jarak image yang kedua, dengan U nya 24, kita masukkan, kita akan dapat V nya dengan 24. Jadi menggunakan formula ini, laju sama dengan V, perubahan laju ini, perubahan laju ni 24 dengan 36. So 36 tolak 24 bagi 6, kita akan dapat 2 cm per second. So contoh 3 ni amat baguslah untuk pemahaman kamu. Jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Dan semua hebat, selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.